السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Ta'ala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu pada malam ni, yang sebenarnya kuliah malam ni ialah kuliah yang disampaikan oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti, tapi kerana beliau berada di Uzbekistan pada sekarang ni, jadi saya menggantikan kuliah beliau pada malam ni. Dan kuliah pada malam ni ialah saya akan sambung apa yang dah saya kuliahkan di sini minggu lepas, menggunakan kitab ataupun risalah Sahih Qasasun Nabawi oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kalau kita ingat, bila mana kita bahas risalah tersebut, yang terakhir ialah kita bahas kisah Musa alaihi salam wal Khadr ataupun wal Khidr, iaitu kisah antara Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Khidir alaihi salam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kisah ini Allah Ta'ala cerita panjang, lebar dan juga agak terperinci dalam surah Al-Kahfi, iaitu bermula pada ayat yang ke-60. Allah Ta'ala cerita tentang kisah itu, dan kita dah cerita sebelum pada ni, iaitu satu hadis yang panjang. Nabi buat perincian lebih lagi berkenaan dengan kisah tersebut berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim daripada tabi'in bernama Sa'id bin Jubair, ketika mana dia bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Kalau kita tengok pada permulaan hadis tersebut, apa yang disebutkan dalam hadis tu, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu macam mana Nabi Musa ni diarahkan untuk pergi jumpa Khadir alaihi salam ataupun Khidir alaihi salam. Kalau kita tengok, ianya bermula ketika mana Nabi Musa menyampaikan khutbah kepada Bani Israel. Nabi Musa memberikan peringatan, yang mana dalam riwayat tu sebut fawa'adhahum maw'izatan raqqat lahal qulub. Nabi Musa beri peringatan itu telah melembutkan hati Bani Israel yang mendengar. Wa fadat minhal uyun, mengalirkan air mata pada mereka yang mendengar itu. Dan begitulah kebiasaannya para anbiya, bila mana mereka menyampaikan peringatan itu masuk tepat ke dalam hati bagi mereka yang nak mendengar dan nak mengambil manfaat. Sebab kita kena tahu, ada sebahagian Nabi dan Rasul ni, bila mana dia menyampaikan peringatan, ada kaum dia ataupun ada sebahagian daripada umat tersebut buat tak endah,
buat tak peduli, buat tak dengar. Dan kita pun tahu bahawasanya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, untuk satu orang tu dia terkesan dengan peringatan-peringatan seperti ini, ianya ialah berkait dengan hidayah yang Allah Ta'ala beri pada orang tu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, maka tak dapatlah dia hidayah tersebut. Okay. Dan kita dah terang pada bahagian sebelum ni apa yang berlaku. Saya cuba ambil daripada ayat Al-Quran banyak, daripada hadis, sebab itu ialah teks yang paling mudah untuk kita capai. Tuan-tuan boleh tengok Quran, boleh buka telefon apa semua, ianya ada dalam suratul Kahfi ayat yang ke-60. Cuma kalau kita baca surah Kahfi ayat yang ke-60, starting point cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, dia tak cerita daripada mula-mula khutbah Nabi Musa itu. Kalau tengok ayat 60, apa Allah Ta'ala kata? Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dia mula-mula dengan ayat tu. Ketika mana Musa berkata kepada pembantunya, iaitu Nabi Yusha' bin Nun, la abrahu, aku tak akan letih, aku tak akan bosan untuk berjalan sampai tempat pertemuan dua laut, ataupun aku terpaksa berjalan bertahun-tahun lamanya. Dia start tu dengan macam tu dalam Quran. Okay. Jadi kita terpaksa tengok dalam hadis macam mana permulaan cerita tu. Cerita tu ialah ketika mana Nabi Musa khutbah, selesai dia khutbah, datang satu orang daripada Bani Israel, tanya soalan pada dia, man a'lamu minkal yawm ala wajhil ard, siapakah yang paling alim atas dunia sekarang ni? Maka jawab Nabi Musa, ana, aku. Jawapan tu bukan jawapan sombong, jawapan tu bukan angkat diri, jawapan itu kenyataan dan fakta. Tapi Allah Azza wa Jalla tak suka jawapan macam tu. Maknanya tak suka adanya pada para nabi ni perkataan yang seakan mendabik dada. Dia bukan salah pun, dia khilaful aula sahaja. Sepatutnya Nabi Musa tak jawab macam tu. Dia taklah sampai dosa kecil ke, tak sampai. Jadi teguran yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa ialah kena pergi jumpa satu orang yang namanya Khadir, ataupun Khidir sebahagian kita panggil dengan nama itu. Okay. Jadi pada malam ni saya bukan nak sempurnakan cerita tu, sebab saya ada satu lagi kuliah di masjid ni akhir bulan ni. Okay. Jadi saya nak sempurnakan pada kuliah tu. Okay. Cuma cerita tentang Khidir ini ada beberapa poin-poin penting yang kita kena ketahui. Sebab surah Kahfi dia mendatangkan dua tokoh yang dikagumi. Pertama Khidir, yang kedua Zulkarnain. Kedua-dua tokoh ini telah diangkat sangat tinggi oleh sebahagian manusia, dan menyangka kedua-dua tokoh ini mempunyai kelebihan luar biasa. Untuk dapat satu benda yang luar biasa, kena ada hubungan dengan dua orang ni, iaitu Khidir dan Zulkarnain. Cuma masyarakat Melayu kita ni, Khidir lebih famous berbanding Zulkarnain. Dan sebenarnya 7 orang pemuda Ashabul Kahfi tu pun kadang-kadang menjadi tempat berlakunya khurafat pun. Sebab tu kita tengok ada sebahagian orang gantung 7 nama, dikatakan 7 nama tu pemuda Ashabul Kahfi punya nama, dan percaya gantung tu, rumah tu tak akan kena malapetaka, tempat tu tak akan kena malapetaka. Ada sebahagian orang percaya, dia pergi pelekat nama-nama tu. Okay. Tapi dia tidak semasyhur dan dia tidak sepekat penyelewengan yang berlaku pada Nabi Khidir. Okay. Jadi malam ni saya nak sebut beberapa poin penting untuk kita clear cut siapa Khidir ataupun Khadir ini. Kalau kita tengok Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia ada tulis satu kitab khusus, Az-Zahrun Nadir fi Akhbaril Khadir. Ini kitab cerita tentang Nabi Khidir. Banyak benda Ibn Hajar cuba clarify dalam kitab ni, terutamanya untuk
menutup segala penyelewengan. Sebab kita tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani ialah orang yang hidup pada waktu dan zaman khurafat ni normal, ataupun khurafat ni dia boleh dapat tepi-tepi jalan. Sebab tu kalau kita tengok Ibnu Hajar Al-Asqalani ni, dia duduk di Mesir walaupun dia berasal pada Asqalan. Asqalan ni di Palestin. Waktu dia duduk di Mesir, ini dalam sebahagian kitab-kitab yang menceritakan kehidupan para ulama, Ibnu Hajar pernah tengok berhampiran dengan pintu Masjid Al-Azhar di Mesir, adanya satu orang yang telah diangkat sebagai wali, dan dia satu orang yang bai' hashish, penjual ganja, tapi dia wali ya. Dia jual ganja tu, benda tu dia jual. Dan akhirnya ditegur oleh Ibnu Hajar sebab benda tu benda yang pelik. Ini ialah sekitar pada kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk ni ialah kerajaan yang zaman tu hidupnya Ibnu Arabi yang sesat tu. Zaman tu ialah zaman neutral, normalisasi, syatahat orang-orang yang disangka wali. Syatahat tuan-tuan tahu apa? Kata-kata yang pelik, yang keliru, tapi tidak berani untuk dibuat apa-apa sanggahan. Sebab orang yang sedang keluarkan perkataan itu disangka orang yang majzub, ditarik oleh Allah Ta'ala sehingga dia sangat mengenali Tuhan. Hidup dia tak macam lagi orang biasa. Sebab tu kita akan tengok dalam kitab-kitab tertentu, dia senaraikan pada zaman ini benda-benda karuk ni, orang-orang yang disangka wali ni merata tepi-tepi jalan pada zaman kerajaan Mamluk tu. Sebab tu kita akan tengok orang yang disangka wali melewat keldai tengah jalan. Benda ni ada, benda ni wujud. Benda ni bukan reka-reka, benda ni memang ada dalam kitab. Sebab tu ada satu cerita Imam Bulqini dia pernah tegur satu orang wali yang jual ganja, sebab dia rasa jual ganja ni bukan daripada benda yang elok. Tuan-tuan tengok cerita orang jual ganja ni mana? Cerita Piramli jual ganja. Ganja tu cerita Piramli. Okey. Jual ganja ada lesen, jual belacan je tak ada lesen. Okey. Saya tak tahu Piramli nak sindir siapa pada waktu tu. Okey. Cuma nak kata Imam Bulqini dia pernah tegur satu orang yang telah diangkat jadi wali dan dia jual ganja. Akhirnya selepas pada dia tegur wali tu, tapi cerita ni cerita yang tak tahu datang pada manalah, betul ataupun tidak. Dikatakan Imam Bulqini itu telah terkena satu musibah, ilmu yang dia belajar semua hilang sebab tegur wali tu, wali yang jual ganja tu. Akhirnya dia pergi jumpa wali tu, dia tanya, kenapa ilmu aku hilang? Wali tu kata, kalau kamu nak ilmu tu, kamu kena pergi cari seekor ayam ni, kamu sembelih ayam ni, dan kamu kena makan dalam bahagian ayam tu hati ayam tu. Sebab apa? Sebab aku telah transfer semua ilmu kamu pada hati ayam tu. Itu zaman kerajaan Mamluk. Benda tu normal, kerajaan tak buat apa. Sebab apa kerajaan tak buat apa? Sebab mereka-mereka ini ni, golongan-golongan yang disangka wali ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat, dan pihak pemerintah pada waktu itu memerlukan pengaruh itu. Jadi pemerintah memberi perlindungan kepada orang-orang ni, dan orang-orang ni memberikan crowd kepada pemerintah. Jadi saling take advantage antara satu sama lain. Itu waktu kerajaan Mamluk, zaman Ibn Arabi dan lain-lain lah. Okay. Saya nak sebutnya ialah bila mana cerita tentang Nabi Khidir ni, ianya cerita yang tak akan lari pada benda tu. Balik pada cerita Bulqini tadi, dikatakan Imam Bulqini buat, dia makan hati ayam tu, dapat balik ilmu. Tapi tak tahulah betul ke tak cerita tu, itu cerita je lah. Tapi Imam Bulqini ni tokoh besar lah, bukan lekeh-lekeh punya tokoh. Kebanyakannya cerita ni dia akan pergi kepada merendahkan ulama fiqh dan akan angkat golongan-golongan yang disangka sangat makrifat ini. Okey, kita tengok beberapa poin penting berkenaan dengan Nabi Khidir sebelum kita nak sempurnakan cerita pertemuan itu. Kalau kita tengok kenapa Nabi Khidir dinamakan dengan Khadir, saya lebih nak guna perkataan Khidir sebab masyarakat lebih sebut dengan perkataan itu, Khidir. Tapi kebanyakan riwayat sebut Khadir.
dengan baris atas. Okay. Yang pertama, kalau kita tengok berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi sendiri telah menilai hadis ni sebagai hadis yang sahih gharib. Yang ni kena tengok dalam ulum hadis balik, apa maksud istilah hadis hasan sahih gharib ini. Sebab Imam Tirmizi ni dia antara yang mengeluarkan pembaharuan pada kata apa, memberikan martabat hadis-hadis ni. Okay. Nanti kita cerita yang lain. Cuma hadis ni diriwayatkan dalam kitab beliau. Okay. Kenapa dinamakan Nabi Khidir itu dengan Khidir ataupun Khadir? Kerana dikatakan Rasulullah pernah sebut tentang Nabi Khidir ni, dia kata annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu tahtahu khadra. Itu hadis dia. Maksud dia apa? Khadir itu bila mana duduk di tempat yang tandus, maka tempat itu akan bergetar, tanah dia itu akan bergetar, ada satu ruang menyebabkan keluarnya tumbuhan daripada ruang itu dan jadi hijau kawasan itu. Sebab Khadir ataupun Khidir ni maksud dia lah hijau. Itu yang pertama yang kita kena tahu, penamaan dia dengan Khadir itu ataupun dengan Khidir. Yang kedua, Nabi Khidir ini dia seorang nabi, walaupun ada pandangan antaranya ialah Imam Qurtubi mengatakan dia wali, dia bukan nabi. Kita tengok dulu pandangan-pandangan yang kata dia ni nabi. Dia kata dalam kitab Ibnu Hajar itu, iaitu kitab yang saya sebutkan tadi, iaitu Az-Zahrun Nadhir tu, dia kata Nabi Khidir adalah seorang nabi, dan ini adalah pandangan majoriti para ulama. Beliau bukanlah seorang wali, bukan juga seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia. Sebab ada pandangan sebut macam tu. Dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan Nabi Khidir ini nabi, dia bukan wali, ialah berdasarkan ayat 82 surah Al-Kahfi, bila mana Nabi Khidir kata wama fa'altuhu an amri, apa yang aku buat itu bukanlah menurut kemahuan aku. Maknanya dia dapat wahyu. Itu dalil. Yang kedua ialah ayat yang terkenal, ayat 65 surah Kahfi, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan daripada sisi kami ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu ladunni itu. Jadi ayat-ayat ni jelas tunjuk pada kita Nabi Khidir itu mendapat limpahan ilmu langsung daripada Allah Azza wa Jal, bukan melalui perantara. Maknanya dia melalui proses terima wahyu macam nabi-nabi dan rasul yang lain. Kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang ada juga dalam kitab Sahih Qasasun Nabawi ni, antara dialog perkataan Khadir kepada Musa, dia kata dalam hadis ni, dalam hadis bukan dalam Quran, dia kata innaka ala ilmin min ilmillah 'allamkahu Allahu la a'lamuhu wa ana ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamuhu. Apa maksud kataan Nabi Khidir ni? Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya kamu telah mendapat sebahagian ilmu Allah yang diajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Ni Khidir kata kepada Nabi Musa, iaitu ilmu yang ada pada Nabi Musa ni ilmu wahyu, ilmu syariat. Khidir tak dapat yang tu. Khidir dapat ilmu lain. Dan aku telah dapat sebahagian ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan pada aku yang kamu tak ketahui. Ini ada dalam hadis dalam kitab Sahih Qasasun Nabawi itu. Maknanya Nabi Khidir telah declare apa yang ada pada Nabi Musa tak ada pada diri dia, apa yang ada pada diri dia tak ada pada Nabi Musa. Tapi dari segi martabat kedudukan, ilmu yang ada pada Musa lebih baik berbanding ilmu yang ada pada Khidir itu. Tapi nak sebut dan nak tegur Nabi Musa, hormati orang di bidang lain, appreciate, hargai orang yang lebih pada bidang lain, lapangan lain, dan kita ni lebih pada lapangan lain. Itu maksud daripada teguran itu. Okay. Jadi perkataan ni jelas, perkataan Nabi Khidir jelas menunjukkan bahawasanya dia seorang Nabi. Itu istidlal yang dibuat oleh golongan yang mengatakan Nabi Khidir itu ialah Nabi, dia bukan wali. Selain pada tu ialah ayat-ayat yang menunjukkan turunnya rahmat pada Khidir, antaranya surah Kahfi ayat 67,
bila mana nampak saja Nabi Musa satu orang lelaki dekat dengan tempat pertemuan dua laut tu, apa kata Nabi Musa kepada pembantu dia? Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Situ. Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan kepadanya rahmat daripada sisi kami. Bila mana kami sampai tempat pertemuan dua laut tu, iaitu tempat keluarnya ikan yang dibawa sebagai bekal makanan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Yusha' bin Nun, kami dapati satu orang lelaki yang diberi rahmat padanya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, itu dalil nak tunjuk dia nabi, dia bukan wali. Okay. Tapi kalau kita tengok, ianya memang kita kena akui merupakan khilaf di kalangan para ulama nak menetapkan dia ni wali ke ataupun nabi. Cuma majoriti mengatakan dia wali, minoriti dia kata dia, majoriti mengatakan dia nabi, minoriti mengatakan dia ni wali. Yang ketiga yang kita kena tahu tentang Nabi Khidir alaihissalam ini, keboleh upayaan beliau untuk mengetahui ilmu ghaib yang merupakan takdir Tuhan yang akan berlaku. Tak berlaku lagi, akan berlaku. Ilmu tu ada pada dia, ilmu tu zahir pada dia, yang kita sebut dengan istilah ilmu laduni. Dia boleh tahu apa yang akan jadi. Sebab tu dia pergi dekat sampan tu, as-safinah tu, sampan yang agak besar sikit, dia cabut satu papan, dia rosakkan. Tujuan dia ialah untuk menyelamatkan pemilik itu. Sebab tu kalau kita baca, kalau kita tengok dalam Al-Quran kan, kalau tengok dalam Al-Quran, bila mana sampai dekat babak Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni nak naik sampan tu, kalau kita baca fantalaqa, ayat 71, fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Mereka pun bergerak sehinggalah mereka menaiki safinah. Safinah ni dia perahu yang agak besar sikit. Dia tak lagi kapal, tapi dia perahu yang agak besar sikit. Okay. Bila mana dia naik atas perahu itu, kharaqaha, dia rosakkan sikit saja. Dia tak rosakkan semua. Lepas pada Nabi Khidir rosakkan, apa yang terjadi pada Nabi Musa? Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Khidir, kamu telah rosakkan perahu ni yang menyebabkan mungkin boleh tenggelam orang yang duduk atas perahu ni, dan kamu telah buat satu benda yang imra. Imra ni benda yang orang boleh marah. Kalau kita baca ayat ni, yang marah siapa? Nabi Musa je yang marah. Pemilik perahu tu tak kata apa. Pemilik perahu diam. Pemilik perahu, walaupun riwayat ni taklah disebut dalam banyak kitab tafsir, tapi sebahagian tafsir menyebutkan pemilik perahu itu tahu bahawasanya yang melakukan itu Nabi, dan Nabi tak akan buat benda-benda yang menyusahkan orang, melainkan ada sebab di sebalik perbuatan itu. Maknanya pemilik perahu tu, dengan sebab Nabi Khidir tu orang kawasan tu, dia pun dikenali oleh orang-orang kawasan tu. Waktu dia cabut satu papan itu, tidak menyebabkan tuan perahu tu jadi kalut nak marah. Yang nak marah hanya Nabi Musa seorang. Sebab tu kalau kita baca sebelum daripada tu lagi, apa yang telah diucapkan oleh Nabi Khidir, Nabi Khidir kata, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kalau kamu ikut aku, kamu akan orang yang tak sabar. Kamu akan jadi orang yang tak sabar. Kemudian respon Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Macam mana kamu boleh kata aku tak sabar, sedangkan kamu belum lagi memberi aku pengalaman untuk berjalan dengan kamu. Tapi Nabi Khidir dah agak, dia memang tak sabar. Sebab apa? Sebab itulah ilmu yang Tuhan beri pada Nabi Khidir. Dia dah boleh agak, Nabi Musa tak sabar. Dan ilmu ini, saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, memang khusus pada Nabi Khidir. Dia khusus pada Nabi. Dia bukan ilmu firasat. Ilmu firasat ni dia boleh lagi ada kemungkinan tak betul. Sebab firasat ni dia still firasat. Cuma dalam hadis Nabi sebut ittaqu firasatal mu'min.
Berhati-hati dengan firasat orang beriman. Sebab apa? Orang beriman, firasat dia lebih dekat pada kebenaran. Taklah semestinya benar, kecuali orang tu telah dideklar oleh Nabi firasat dia betul. Antaranya Umar Al-Khattab. Yang ni firasat dia betul. Contoh sekarang, bila mana dekat pilihan raya, ada sebahagian orang pergi jumpa, cari ustaz mana, tuan guru mana, tanya, siapa agak-agak jadi PM lepas pilihan raya ni? Dia pun beritahu, PM ni parti warna ni. Okey. Itu firasat. Firasat. Kita percaya problem pada kita. Dia boleh bercakap, dia boleh beritahu, okey, ini pandangan dia, pandangan. Itu pandangan dia. Itu pandangan dia sajalah. Tapi ianya untuk zaman sekarang tak ada orang yang boleh declare, okey, firasat dia okey. Yang boleh declare ni Nabi, dan Nabi tidak ada. Nabi telah declare firasat Umar boleh percaya, boleh pegang. Okey. Sekarang kita tengok, bila mana Allah Ta'ala beri ilmu itu pada Nabi Khidir alaihissalam, ilmu itu bukan ilmu yang mustahak ada pada Nabi Musa, cuma tidak lebih untuk beri satu didikan pada Nabi Musa, try to educate Nabi Musa tu supaya dia sabar dan dia hormat orang yang berada di lapangan itu, iaitu dia tahu benda yang boleh berlaku. Dan apa yang dia tahu itu bukanlah firasat, tapi memang wahyu yang datang beritahu, lepas pada ni jadi macam ni, lepas pada ni jadi macam ni. Okey. Bila mana benda ni berlaku pada Nabi Khidir, maka sudah pastilah antara benda yang kita boleh tengok masyhurnya ataupun hebatnya nama Nabi Khidir ini untuk dapatkan ilmu yang ada pada diri dia. Datang terus dakwaan yang mengatakan Nabi Khidir tu, ilmu dia tu boleh kita dapatkan walaupun kita ni tak sezaman dengan dia. Style macam ni, style guna Nabi Khidir untuk dapatkan ilmu-ilmu yang tak betul ni, dia bukan hanya berlaku pada Nabi Khidir, dia pernah berlaku pada Nabi lain pun. Antaranya ialah Nabi Sulaiman. Kita baca surah Baqarah ayat 102. Bila mana Allah Ta'ala cerita tentang syaitan-syaitan yang membisikkan kepada Bani Israel macam mana Nabi Sulaiman ni dia boleh dapat kelebihan yang macam-macam. Kita baca ayat tu, kita tengok, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka Bani Israel ittaba'u, ikut follow rapat, ma tatlu syayatin, apa yang telah dibacakan oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, pada waktu pemerintahan Nabi Sulaiman. Maknanya dalam Nabi Sulaiman hidup dah ada dah bisikan-bisikan yang mengatakan ilmu Sulaiman tu kita boleh belajar. Ilmu Sulaiman tu bukan mukjizat, dia satu benda yang boleh diwarisi. Saya nak kata apa? Nabi Sulaiman tu pun sendiri sudah dilihat sebagai satu personality yang boleh dijadikan sebagai sumber nak dapat ilmu pelik. Sebab memang tabiat manusia, dia sangat takjub, dia sangat dahagakan benda-benda pelik. Sebab dengan benda pelik itulah boleh puaskan hati dia. Sebab benda pelik boleh ubah benda cepat. Benda biasa ni lambat, kena usaha. Satu orang yang tak reti berubat orang, akhirnya ditimpa sakit. Bila mana dia sakit, waktu dia sakit tu dia koma. Koma ni maknanya tak bangun lah. Duduk atas katil berbulan-bulan. Bangun-bangun pada koma, tiba-tiba dia kata, saya mimpi, apa yang saya tengok waktu koma tu ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Bila mana bangkit tu, test berubat orang, dapat. Akhirnya sangka ilmu yang dia dapat waktu dia koma itulah ilmu yang baik, yang betul, yang boleh untuk diguna pakai. Okay. Saya nak sebut sini ialah kita kena tahu antara mukjizat wahyu ni, benda-benda yang tak boleh lagi diakses oleh kita sekarang ni. Zaman Nabi Sulaiman, syaitan bisik pada Bani Israel, ilmu Sulaiman boleh bercakap dengan haiwan, boleh arahkan angin, boleh buat macam-macam. Ilmu tu bukan hanya speciality untuk Sulaiman. Kamu orang boleh belajar, kamu orang boleh dapat. Macam mana? Okey, ini ayat-ayat dia. Sebab tu dalam Quran sebut ma tatlus syayatin, apa yang telah dibaca oleh syaitan.
Maknanya syaitan telah buat satu susunan perkataan-perkataan ni, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah kita sebut jampi serapah, yang kalau kita buat jampi tu, kita buat ritual tu, kita akan dapat sama, kita boleh faham bahasa haiwan, tapi cara dia salah. Saya nak bagi faham pada tuan-tuan macam mana. Ada orang dia nak duit, dia kerja. Ada orang dia nak duit, dia curi. Mencuri dan bekerja, dua-dua boleh dapat duit. Tapi dapat duit dengan cara kerja ni okey, tak ada masalah, diredai oleh Tuhan, tidak dimurkai. Dapat duit dengan cara curi ni, dapat duit, dan duit tu, duit curi, duit kerja, guna buat berniaga, guna buat beli barang, semua laku. Saya nak sebutnya, waktu Bani Israel dia test apa yang telah diajar oleh syaitan, boleh faham betul bahasa haiwan, boleh arah betul angin. Itu benda yang menyebabkan orang kata apa, orang tertipu. Termasuklah dalam isu Nabi Khidir ni. Bila mana kita ni yang datang mutaakhir ni, yang datang akhir ni, sampai dekat nak ilmu pelik, nak tahu esok jadi apa, kawan ni kalau kahwin jadi macam mana, kalau dia pilih perempuan ni jadi macam mana. Untuk menjadikan ilmu itu tidak disebut dengan ilmu salah, dia guna nama Nabi Khidir tampal dekat ilmu tu. Ilmu ni sebenarnya inilah yang Nabi Khidir dapat ni. Sama yang macam zaman Babylon tu, Bibabil Harut wa Marut tu, penduduk Babylon itu. Bila mana dia orang dapat ilmu-ilmu yang pelik, boleh faham bahasa haiwan, boleh arah angin apa-apa semua ni, lalu dia orang kata ilmu ni lah yang Sulaiman duk pakai. Dia pergi letak nama Sulaiman untuk legalkan ilmu tu. Sedangkan ilmu tu ilmu tak bermanfaat, ilmu sesat karut marut. Tapi dia boleh keluarkan persembahan yang sama macam mukjizat juga. Maknanya dia create, dia generate something, dapat sesuatu yang sama macam mukjizat. Okey. Sebab apa tentang Nabi Khidir ni perlu sebut panjang lebar? Sebab memang banyak khurafat disandarkan pada Nabi Khidir. Orang nak dapat ilmu pelik-pelik, biasanya dia akan menyeru Nabi Khidir. Sebenarnya bukan Nabi Khidir yang datang. Yang datang itu ialah jin syaitan yang telah mengaku dirinya Khidir. Ataupun memang dia nama Khidir, tapi dia bukan Nabi Khidir. Sebab syaitan ni dia ada nama macam kita, ada nama. Macam kita, ramai mana orang yang nama sama, tapi dia bukan orang tu yang dimaksudkan. Ramai mana orang nama Muhammad, tapi bukan semua yang nama Muhammad itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama saja, dia kongsi nama. Okey. Saya nak sebut sini ialah tentang khurafat-khurafat yang disandarkan kepada Nabi Khidir itu terlalu banyak. Okey. Kita tengok sini apa yang dia sebut. Dia kata Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahawa cara pertama untuk membantah golongan-golongan yang melampau untuk mengangkat Nabi Khidir ini ialah membuktikan Nabi Khidir itu Nabi. Maknanya ilmu dia tak boleh diwarisi, kerana ia adalah satu benda yang akan menghancurkan dan akan menaikkan kebatilan, menghancurkan kebenaran dan juga akan menaikkan kebatilan. Ibnu Hajar berkata lagi, wallazi la yatawaqqaf fihi al-jazmu bi nubuwwatihi, tidak perlu ragu lagi bahawasanya Nabi Khidir itu ialah seorang yang memiliki nubuwah. Dia bukan kewalian, tapi dia nubuwah. Hatta kalau dia wali pun, bagi konsep wali, Allah Ta'ala beri dia karamah. Karamah para wali pun tidak boleh dipelajari, tak boleh dipelajari. Okay. Antara benda yang kita boleh tengok dalam masyarakat Melayu kita ni, buku yang menulis dengan jelas ilmu-ilmu pelik ni, ilmu bercakap dengan haiwan, ilmu arah angin, ilmu tahu benda nak jadi esok, ilmu raksi, ilmu apa-apa semua ni lah. Antara buku yang sebut ilmu ni boleh dipelajari, benda-benda ni boleh lagi dirasai oleh orang akhir zaman, walaupun dia bukan Nabi, walaupun dia bukan orang-orang yang saleh yang banyak buat ibadah, ialah buku yang bertajuk Hakikat Insan oleh Haji Ahmad Lasmanawi. Tu dia tulis pada pendahuluan. Saya tahu sebab saya baca buku tu. Sebelum dia nak promote benda-benda mengarutlah buku tu, dalam orang kata apa, tautiah ni maksud dia mukaddimah buku tu. Okay. Dia sebut sebenarnya teknologi yang telah berada pada tangan para nabi dan rasul itu tidaklah tandus pada zaman sekarang. Itu ayat dia. Dia guna perkataan teknologi. Dia kata
zaman Nabi Sulaiman tu yang boleh alih istana apa semua tu, ilmu-ilmu tu tak hilang, boleh duk belajar sampai sekarang. Dia cuba nak tukar konsep mukjizat tu, nak tukar, nak katanya benda tu boleh kita sekarang ni generate, kita ambil, kita boleh develop lagi, boleh kembang lagi, boleh buat benda lain. Sebab itulah kita akan tengok bila mana cakap tentang bab kewalian apa semua ni, dia akan pergi kepada golongan yang nak cari benda-benda pelik. Sebab tu bila mana cerita wali, dia akan cerita wali ni dia pegang benda ni je, dia jadi emas benda tu. Pergi sini dia boleh masuk bawah, naik atas apa semua. Inilah dia divert kepala kita. Dia bukan nak fokus pada ibadah, dia dah fokus pada benda lain. Termasuklah yang berlaku pada Nabi Khidir ni pun sendiri. Sedangkan Nabi Khidir tidak terlibat dengan benda-benda seperti itu. Tidak ada pun Nabi Khidir ni berada pada benda-benda itu. Okay. Antara benda-benda lain yang kalau kita tengok yang berkait dengan Nabi Khidir ni lah isu adakah Nabi Khidir ni masih hidup ataupun tidak. Ini antara benda yang banyak orang bercakap. Sebab memang golongan-golongan yang defend benda ni, dia mengatakan Nabi Khidir ialah satu orang Nabi yang belum mati. Kita tengok perbahasan. Okay. Permasalahan sebenarnya bukan ialah kehidupan Nabi Khidir, kerana seandainya Nabi Khidir masih hidup, maka beliau pun akan beragama sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kata Nabi, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Sekiranya Nabi Musa masih hidup, tidak ada pilihan baginya untuk dia ikut syariat aku. Hadis ni ialah Nabi tegur Umar Al-Khattab duk pegang lembaran daripada kitab Taurat, duk belek-belek kitab-kitab lama, tengok. Dan Umar kata, aku tengok dalam Taurat ni lebih kurang macam apa yang ada dalam Quran. Nabi suruh fokus yang sekarang, tak boleh fokus lah yang tu. Bukan nak kata yang Nabi Musa tak elok, cuma nak katanya dari segi kedudukan, dari segi prioriti. Sebab ada orang dia suka prioriti benda lain, sedangkan itu bukan keutamaan untuk yang dia berikan perhatian situ. Okey. Permasalahan sebenar di balik perbahasan ini adalah dakwaan sebahagian golongan sufi yang ekstrim yang mengaku memiliki sanad keilmuan khusus yang tersambung kepada Nabi Khidir kerana Nabi Khidir itu masih hidup. Memang banyak orang kata apa, banyak kelompok-kelompok dia dakwa mereka memiliki sanad yang bersama dengan Nabi Khidir, terutamanya kumpulan tarikat-tarikat tertentu. Dalam sanad-sanad tu dia akan claim adanya Nabi Khidir dalam sanad itu. Okey. Pendapat ini lebih kuat apabila ada yang mengatakan, sebahagian para ulama mengatakan Nabi Khidir itu telah meninggal. Okey. Ibnu Jauzi berkata, dalil yang menunjukkan bahawa Nabi Khidir telah wafat ada 4 perkara, iaitu pada Al-Quran, sunnah, ijma' para ulama dan juga akal yang sihat. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab dia Al-Manarul Munif. Okay. Kemudian kita tengok beberapa dalil yang disenaraikan oleh Ibnul Qayyim nak mensabitkan tidak hidupnya Nabi Khidir pada zaman sekarang. Okay. Berikut dalil-dalil tersebut. Firman Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-34. Kami tidak jadikan hidup abadi bagi seorang pun manusia sebelum kamu Muhammad. Okay, ayat tu jelas. Ayat Quran ni jelas. Nabi Allah Ta'ala kata, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Kami tidak jadikan mana-mana orang sebelum pada kamu tak mati sampailah hari kamu hidup sekarang ni. Maknanya semua sekali termasuk Nabi Khidir dalam tu. Tidak ada lagi yang hidup. Afa im mitta fahumul khalidun. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Itu dalil yang digunakan. Tuan-tuan kena ingat Al-Anbiya ayat 34. Selain pada itu surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Okey. Allah Ta'ala menyebut tentang usia Nabi Nuh kerana ia termasuk angka yang paling besar. Usia Nabi yang paling lama ialah Nabi Nuh. Jika usia Nabi Khidir mencapai ribuan tahun kerana ia masih hidup sampai ke sekarang,
Maknanya zaman Nabi Muhammad dah melepasi 1400 tahun dah Nabi Muhammad ni, maka tentu akan berlaku pertembungan ayat ini dengan usia Nabi Nuh. Sebab Allah Ta'ala dah declare dalam Al-Quran, yang paling panjang usia ialah Nabi Nuh. Tidak ada Nabi lain. Okay. Tiba-tiba kalau kata Nabi Khidir masih lagi hidup, ayat Quran ni kontradik dengan fakta. Tuhan dah nafi tak ada orang hidup lagi panjang umur daripada Nabi Nuh. Sebab dari segi perkiraan daripada zaman Nabi Musa, dan waktu Nabi Musa jumpa Nabi Khidir tu pun bukan Nabi Khidir baru keluar pada perut mak dia. Dah besar dah pun. Dah dewasa dah. Nak sampai ke sekarang ni. Nak katanya itu tempoh dia. Kita pergi lalu azan tu. Okey, satu lagi kita ambil daripada hadis. Dan ada satu lagi logik yang diberikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab dia Al-Manarul Munif pada mensabitkan hidupnya, adakah hidup Nabi Khidir itu sekarang. Okay. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Bukhari sendiri telah ditanya oleh muridnya tentang isu ni, iaitu isu adakah Nabi Khidir itu hidup pada zaman tersebut. Okay. Jawab Imam Bukhari, wa kaifa yakunu dhalik? Bagaimana mungkin Nabi Khidir hidup? Wa qad qala an-nabi, ini Bukhari yang jawab, Imam Bukhari yang jawab. Wa qad qala an-nabi, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Maksud hadis ni apa dia? Maksud hadis ni ketika mana Al-Imam Al-Bukhari ditanya oleh murid dia, Khidir ni hidup tak sekarang ni? Kata Imam Bukhari, bagaimana nak kata dia hidup sedangkan Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Apa Nabi sebut? Nabi tanya pada para sahabat, ara'aitakum lailatakum hadhihi, bagaimana menurut kalian pada malam ini? Maknanya Nabi tanya, macam mana pandangan kamu? Sesungguhnya 100 tahun setelah malam ini, tidak ada tersisa seorang manusia pun saat ini yang masih hidup atas muka bumi ini. Maknanya daripada malam ni dan 100 tahun yang terkebelakang ni, tak ada seorang pun yang hidup, melainkan semuanya dah mati dah. Tak ada orang yang umur dia menjangkau lebih pada 100 pada malam ni. Nabi sebut macam tu, termasuklah dalam ni ialah Nabi Khidir sekali. Okay. Dia saya nak sebut macam ni pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang claim kata Nabi Khidir hidup ni bukan kerana Nabi Khidir tu sangat, kerana nama Khidir itu terlalu elok untuk ditampalkan pada kefahaman dan ideologi yang menyeleweng itu. Sebab nama ni lah yang paling selamat untuk meneruskan benda-benda yang tak betul. Nama ni ialah nama yang merupakan benteng yang orang tak akan ganggu gugat, melainkan orang yang cerdik sikit dia nak pergi soal tanya, macam mana kamu nak sabitkan benda tu. Okay, itu dari segi hadis. Yang keempat, yang terakhir dari segi logik yang dibawa daripada kitab Al-Manarul Munif ini, dia kata logiknya, jika Nabi Khidir masih hidup sampai pada saat ini, tentu beliau akan menghampiri dan membantu perjuangan Nabi Muhammad semasa hidup. Kalau Nabi Khidir hidup sampai sekarang, di mana Nabi Khidir waktu perang Badar? Di mana Nabi Khidir waktu perang Uhud? Di mana Nabi Khidir waktu perang-perang yang banyak yang disertai oleh Nabi dan para sahabat? Termasuklah perang yang sekarang ni berlaku antara Yahudi dan juga umat Islam di Palestin. Di mana personality Nabi Khidir? Duduk kat mana? Tiba-tiba yang claim tentang Nabi Khidir ni ialah orang-orang yang mendakwa ada ilmu bela diri yang hanya berlaku pada bangsa tertentu. Saya sebut teruslah. Maknanya sebahagian orang yang terlibat dengan ilmu persilatan pun semua, sampai dekat part ni dia kata kita akan turun satu ilmu ni kita akan connecting dengan Nabi Khidir. Tapi dia ilmu silat dalam bangsa Melayu lah. Dia macam tidak universal pada bangsa-bangsa lain. Itu logiknya yang kita boleh tengok. Jadi secara umumnya Nabi Khidir, bila mana Tuhan cerita dalam Quran, Tuhan nak suruh kita tengok bagaimana permusafiran yang dilakukan oleh Nabi Musa untuk pergi jumpa Nabi Khidir. Itu je. Bukan Tuhan suruh kita beri masa yang banyak untuk tengok macam mana ilmu yang ada pada Nabi Khidir tu.
Macam mana nak bagi kita ni boleh pandai macam Nabi Khidir, boleh tahu esok jadi apa? Bukan itu yang nak difokuskan. Yang nak fokus kesungguhan menuntut ilmu, kenal prioriti, jangan jawab satu-satu soalan tu ada unsur bangga diri. Itu saja. Adapun nak ilmu-ilmu pelik itu ialah desakan syahwat kita. Itu ialah desakan daripada syubuhat kesamaran-kesamaran yang berlaku. Okay. Cuma nanti kita akan tengok orang kata apa? Kesudahan pada cerita ni, apa dia yang berlaku dari segi hadis. Dari segi Quran dia macam umum je, dari segi hadis kita akan tengok itu pada kuliah sekali lagi akhir bulan ni, 30 hari bulan ni. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Setakat tu saja tentang cerita Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.